Hai, Assalamualaikum semua. Berjumpa kita sekali lagi di channel Dapur Mama Tira. Kali ni saya nak kongsikan macam mana nak buat bingka roti pandan ya. Saya gunakan satu paket kecil roti gardenia atau apa-apa jenis roti pun tak masalah, dipotong kecil. 2 cawan santan pekat dan 1 cawan air pandan Blenderkan 2-3 helai daun pandan dengan 1 cawan air. 1 sudu besar margarin atau butter tak masalah. 3 biji telur, 1 cawan tepung gandum, 1 sudu besar tepung jagung dan 1 sudu teh kecil garam dan 1 cawan gula. Saya gunakan juga sedikit bijan dan 1,5 TSP esen vanila. Daun pandan tu kalau kita dah blender kita tapis ya. So kita tengok cara-cara membuat dia macam mana. Mula-mula saya akan blenderkan saya punya telur, margarin, tepung, santan dan gula. Saya akan masukkan ke dalam blender dan saya akan blenderkan dia halus ya. Supaya dia sebati dan mudah kita nak adun. Okey, saya masukkan dalam blender semua sekali dan kita blenderkan sekejap. Kita siap-siapkan dia, lepas tu kita blenderkan dia. Okey, bahan pun dah blender, dah siap dah. Kemudian kita ambilkan roti kita yang saya dah potong kecil dan masukkan dalam satu mangkuk tadi. Kita tuangkan bahan-bahan blender kita. Okey, kita kacaukan dia rata. Biar dia mesra ya antara bahan blender tadi dengan roti kita tu. Biar dia betul-betul dia mesra. Biasanya kalau saya dah kacau rata semua sekali. Dan saya dah masukkan esen vanila semua sekali nanti. Saya akan perapkan dia selama lebih kurang 10 hingga 15 minit. Okey, tujuannya supaya bahan-bahan cecair dan tadi dengan tepung semua yang kita dah blender tadi, dia akan mesra dan menyerap ke dalam roti kita tadi. Dan bila kita bakar, kita akan dapat tekstur kuih bakar yang lembut ya. Lembut dan dia maksudnya menyerap ke dalam kita punya roti. Kalau kita tuangkan saja kita terus bakar, boleh tak masalah. Jadi, tetapi nanti roti kita tu nampak seketul-seketul lagi sebab dia punya cecair tu belum sempat menyerap. Ya. Okey, untuk hari ni saya nak gunakan loyang serbaguna ni. Saya sapukan dulu margarin di sekeliling loyang ni dan di tengah-tengah dia. Kemudian saya letakkan sedikit tepung. Saya akan tuangkan ke kiri ke kanan dan golek-golekkan dia sampai semua merata kena tempat yang kita letakkan margarin tadi. Supaya tak melekat dan tekstur kita punya kuih bawah dia molek. Kemudian saya letakkan pewarna hijau. Hijau apple. Kita kacaukan dia sampai dia rata. Dan macam biasa saya suka letakkan sedikit pewarna kuning lemon supaya mendapatkan kali hijau yang cantik di mata saya lah Tapi itu ikut suka perempuan, kalau nak letak boleh, tak nak letak pun boleh. Macam saya letakkan sedikit pewarna kuning. Kacau rata. Jadi color dia taklah begitu betul macam kata hijau kaku adalah macam color-color kuning sikit, sweet-sweet sikit. Jadi saya kacaukan dia rata. Dan siaplah sudah adunan kita. Bolehlah kita tuangkan ke dalam loyang kita tadi. Dan saya biasanya bakar pada suhu 200 darjah Celsius, api atas bawah ya. Okey, kita dah siap kacau tadi, dah mesra. Kita ambil kita punya loyang. Kemudian kita tuangkan kita punya adunan kita yang dah siap tadi. Tuangkan sehingga habis. Masukkan ke dalam loyang kita. Okey, ratakan. Habiskan semua yang dalam mangkuk tu pun. Habis kita tuangkan. Okey, dah cantik dah tu. Macam bazir tuang semua, habiskan. Okey. Apabila dah rata kita punya adunan tadi kat dalam kita punya loyang, saya akan letakkan sedikit margarin Saya ambilkan sedikit. Kemudian saya letakkan dekat keliling dia sedikit. Kita letakkan aja kat atas tu.
Supaya kita punya tekstur kita punya bingka nanti cantik bila dah masak. Jangan banyak-banyak sangat nanti lembab. Kita punya bingka terlalu lembab. So letak sikit-sikit je. Okey, dah bila dah macam tu, saya akan letakkan dia sedikit bijan. Bijan mengikut suka. Berapa banyak nak letak Nak letak bijan hitam pun tak masalah. Tak ada orang marah. Jadi saya letak bijan yang colour biasa ni. Kita letakkan dia sampai menutupi ruang atas. Kalau nak letak sikit pun boleh. Tu. Cantik kan? Okey. Kita dah siap sedia untuk masukkan dia ke dalam oven Api 200 darjah. Api atas bawah. Dan nak tengok dia punya tekstur masak sampai dia berubah colour kecoklat-coklatan. Lebih kurang dekat-dekat nak 1 jam. Okey, saya masukkan ke dalam oven saya. Kita tunggu Dah masak dah kita punya kuih. Kita punya bingka roti pandan dah siap dah. Kita tengok kejadian dia macam mana. Wah, bingka kita pun dah masak. Tengok. Nampak menyelerakan. Wah, atas dia kalau nak lagi gelap boleh. Tapi saya macam ni saya dah angkat Wah, tengok tu. Masa ni kita jangan keluarkan. Nanti dia pecah berderai kita punya bingka ni. Jadi kita biarkan dia sejuk dulu di dalam kita punya loyang ni. Nanti kalau nak keluarkan, jangan tu keluarkan. Ambil spatula yang betul-betul lurus. Longgarkan di keliling dia. Dan di tengah-tengahkan dia longgar Bila dah betul-betul sejuk baru boleh ditelongkop dan keluarkan. Tepi dia kena longgarkan dulu. Sementara tu kita biarkan dia sejuk kat dalam kita punya loyang ni. Nanti kita tengok macam mana. Saya dah keluarkan saya punya bingka roti pandan ni kat dalam pinggan. Dah siap-siap untuk dimakan. Saya akan potongkan dia. Tapi masa ni suam-suam Masa ni masih suam-suam. Tapi kalau yang betul-betul molek kita potong biar dia disejukkan 2-3 jam macam ni sebab saya dah tak sabar nak rasa. Saya akan potongkan dia sikit dan saya akan rasa macam mana. Okey ni. Saya dah potongkan beberapa potongan. Saya nak rasa masih panas lagi. Kalau nak dapat potongan yang sangat cantik, kita potong masa dia sejuk. Okay, ni masih suam lagi. Saya potong sekarang sebab tak sabar nak rasa kan. Okay, saya nak rasa ni. Sedap. Bila kita tergigit bahagian kerak roti tu, ada rasa kenyal dan angup-angup sikit. Saya biasa untuk potong ni saya gunakan pisau yang ada gigi Apa-apa jenis pisau plastik tak masalah. Ni dah potong. Yang lain tu saya akan tunggu sejuk nanti Sangat sedap, tak manis sangat. Ada rasa harum daun. Rasa dia punya garam. Balance sangat. Ni yang dah tu. Nanti yang ni sejuk. Nanti baru saya potong. Saya nak teruskan makan. Bagi perempuan yang sukakan video ni, bolehlah subscribe, like, share dan komen Memang sangat mudah buat dia. Dengan bahan yang ada macam roti yang belen-belen tu. Tak habis, kita buatkan kita punya bingka roti pandan ni. Sangat mudah, sangat sedap dan wajib dicuba. Sampai jumpa lagi. Bye. Nak teruskan merasa lagi Okey, inilah dia bingka roti saya yang dah siap Saya dah potong-potongkan dia ni, dah sejuk sikit. Saya dah ambil gambar ni, saya potongkan dia sekali. Tengok dia dah sejuk. Lepas tu kita potongkan dengan pisau yang ada gigi. Cantik kan? Bolehlah nanti perempuan cuba buat Memang sangat sedap. Kalau dia cukup sejuk, kita potong, potongannya pun sangat cantik. Tengok tu. Bagi perempuan, bolehlah mencuba. Sampai jumpa lagi di episod akan datang dengan resipi-resipi yang lebih menarik. Jangan lupa tekan tombol lonceng. Bye.